Okay. So, welcome to CEO Coaching. CEO Coaching kita berdasarkan 4 perkara. 4M. Iaitu makes members more money. So, you datang sesi hari ini adalah sesi yang bernilai RM250 sebenarnya. Alright. So, you guys yang datang hari ini adalah sponsored by 3U Ventures. Saya izinkan untuk anda hadir dan belajar sama-sama pada hari ini special kepada usahawan-usahawan yang join ni. Basically you guys dah participate dalam program private coaching. Tuan Zahid, alright. Puan Ana itu hari sepatutnya dalam premium consultation, tetapi kita sebab ada masalah banjir so tak berkesempatan, saya invite terus ke program CEO coaching. Boleh Puan Ana? Boleh. Kalau tak boleh saya keluarkan balik. Okay, thank you Puan Ana, Tuan Zahid yang datang, Datuk Mazidah, thank you Puan Fatimah, Puan Julaiza, Puan Suzi. Mana Puan Suzi? Puan Suzi tak nampak gambar lagi Puan Suzi. Okay. Dalam wedding. Sorry? Dalam wedding. Oh, dalam wedding. Okay, Dia dalam group dalam wedding. Oh, I see. Okay, tak perasan. So now, please stay beauty, Tuan Zahid. Kekalkan kecantikan anda sebab kita tengah merekodkan sesi hari ini. Okay. So, ini adalah sedikit sebanyak tentang diri saya. Okay, ini adalah certification dan juga accreditation saya selama saya menjadi professional trainer. So, ini akan datang insyaAllah by Januari kita akan certified untuk jadi Master NLP Practitioner dan juga NLP Trainer. InsyaAllah doakan. Amin. So, seterusnya ini adalah beberapa undang-undang yang saya nak you guys faham dan patuhi. You tahu, you faham dan you patuhi. Okay, undang-undang yang pertama, sepanjang program CEO Coaching, please switch on your video. Alright, selama program berlangsung, please switch on also your audio sebab saya nak engagement, saya nak communication, saya nak participation. Alright, kenapa? Sebab program ni akan jadi seriously bosan gila nak mampus. Alright, sebab saya yang bercakap seseorang. Saya nak respons daripada anda. Boleh? Boleh. Kecuali gangguan daripada sekeliling anda, please mute semula. Sesi Q&A akan diberikan, jangan risau. Please take note soalan anda. Dekat tepi saya dah standby sticky note. Kalau saya ada soalan dan kalau you ada soalan, saya akan take note dalam sticky note ni untuk bantu jawab soalan anda. So anda juga tolong tulis soalan anda semasa sesi Q&A slot dan barulah nyatakan soalan tersebut. Please rename nama anda. Jom kita sama-sama rename boleh? Letak nama, profession dan juga nombor telefon. Kenapa? Sesi ini kita rekodkan. So selama kita rekod sesi ini dan kita akan upload di YouTube dan akan ada followers atau watcher yang akan menonton YouTube ini. So please rename nama anda, profession dan juga nombor telefon. Okey, macam Dr. Mazidah, Puan Julaiza, Puan Fatimah semua dah buat. Okey, yang lain tolong buat. Okey, kalau tak boleh minta usahawan lain untuk bantu mereka. Okey. Seterusnya please saya nak tengok buku nota anda. Ada tak buku nota? Tengok mana buku nota semua? Okey, buku nota wajib ada buku nota dan juga pen. Tuan Zahid ada buku nota tuan? Alright, Tuan Zahid mesti ada punya. Saya jumpa last time pun dah siap buku nota, dia dah siap toolbox sekali, saya pun tak faham kenapa toolbox tu dia bawa. Okay. So, terima kasih. Okay, and then kita last kali ialah sesi ni tak perlu di screenshot sebab kita dah recordkan siap-siap untuk anda. Saya nak juga fokus saja pada sesi hari ini. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So, seterusnya ini adalah sejarah sedikit sebanyak tentang program CEO Coaching. Program ini direka, dibina pada tahun 2020. To be specific, November 2020, seramai 38 usahawan telah bersetuju untuk participate, tapi macam biasa, this is filtering process, this is the funnel. 38 berminat, right? Tetapi yang participate last time hanya 4 orang dan individu terawal adalah antaranya Puan Fatimah Wati. Boleh tak kita bagi kepada Puan Fatimah Wati? Fantastic kerana stay sampai hari ini, nampak konsistensi. Inilah yang kita boleh nampak dalam business growth Puan Fatimah Wati. As long you can be disciplined, you can be consistent. Alright, tolong tulis dalam buku nota anda. As long you can be disciplined, you can be consistent. Alright, dan later baru sukses akan datang. Alright, program ni to be frank, saya memang copy se-GB macam Titan program. Okay, kenapa? Bukan sebab saya nak, tetapi request
daripada 38 orang usahawan yang nakkan macam Titan program. Cuma yang ini version lebih murah sedikit berbanding Dr. Azizan Osman. Okey. Yalah, brand dan juga level dia totally different, tetapi harga saya harga marhain. Okey. Itulah sedikit sebenarnya tentang sejarah CEO coaching. Jom kita masuk topik pertama, iaitu pengurusan bisnes. Saya nak you guys fokus pada hari ini. Saya nak fokus kepada business planning. Right? Saya nak fokus kepada business planning di mana saya nak you faham segala topik yang saya ceritakan hari ini adalah tentang you punya 2022. Meaning that kalau you tak fokus, you akan sayanglah. Okay? So kat sini I nak you faham. Puan Ana, saya mutekan Puan boleh sebab dia ada noisy sound. Okay, thank you. So, saya nak you faham di mana program ni kita nak you benefits. You dah lah kena sponsor, you datang dan I nak you dapat rasa hasilnya kalau you buat. Alright? Things don't work unless you do. Alright, tolong tulis dalam buku nota anda. Things didn't work unless you do. Okay? Dah tulis semua? Dah belum? Belum. Tak dengar Kimi macam apa tak berapa clear. Saya punya yang problem. My sound tak berapa clear? Suara saya okey ke, Dr. Mazidah? Saya okey, dengar clear. Suara saya okey, Puan Fatimah? Okey. Puan Julaiza? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Puan Julaiza kalau dapat pakai earphone that will be great. Okey. So mungkin adalah dugaan Puan Julaiza. Okay, so things didn't work unless you do. Okay, tolong tulis dalam buku nota anda. Alright, saya nak you guys faham 7 perkara ni yang you kena super fokus. Alright, pertama, merancang dan meramal. Okay, meramal maksudnya adalah tentang risk management. Alright, tolong tulis dalam buku nota anda. I believe CEO coaching yang dah join dah tahu ayat ni. Business management sama dengan risk management. Saya nak itu dalam mulut anda. Besar-besar. Business management sama dengan risk management. Okay? You kena faham. Kalau you tak uruskan business you, memang you tak akan boleh uruskan risiko you. Risiko, dia tak akan hilang. Tetapi boleh dikawal. Alright? Risiko you tak boleh hapuskan, tak boleh hilangkan. Tapi boleh boleh dikawal. Yes, boleh dikawal. Dan kalau you tak kawal, 90% kebanyakan usahawan memang tak akan pergi ke tahun seterusnya. In fact, tak akan pergi ke kuartal atau bulan seterusnya. Planning. Kenapa perlu planning? I nak you faham, kalau you nak pergi ke Singapura, you rasa you nak tengok apa? Kalau nak pergi Singapura, you nak tengok Waze ke you nak tengok signboard? Guys, kalau pergi Singapura, you nak tengok Waze ke nak tengok signboard? Kita naik flight. Oi, naik flight. Lain macam level Tuan Zahid kita. Naik flight turun kat mana tuan? Turun dekat Dubai ke? Okay. Tapi you dah tahu, right, kat mana nak beli tiket. You ada reference, betul? Right, cerita dia ada reference. Macam mana you nak ada reference kalau you tak planning? Kalau you tak rancang. So, kena faham kenapa nak kena rancang, tulis dalam buku nota you. Kenapa kena plan? Sebab you nak ada reference. Sebab you nak ada guidelines. Atau you nak ada guidance. Alright, kenapa kena plan? Sebab you nak ada reference atau guideline. Tolong tulis dalam buku nota anda. Alright. Kenapa perkara tersebut? Saya nak fokus kepada merancang sebab nak to be involved dengan kita punya tajuk hari ini tentang business planning. Kenapa kena rancang? Orang yang tak rancang esok nak pakai baju apa, trust me, dia buka almari dia akan ambil masa. Baju ni dah pakai belum 2 hari lepas? Baju ni kena tak dengan seluar tu? Hari ni tema apa kat office? Siapa yang pernah rasa macam tu? Right? Itu kalau you tak rancang. Dan bila nak rancang? Saya nak tanya. Tolong unmute. Bila nak rancang sepatutnya? Hari tu juga ke? 2 hari sebelum. Yes, sehari sebelum, seminggu sebelum, sebulan sebelum. Tetapi
dalam bisnes setahun sebelum. Nak tahu tak berapa paling minimum nak merancang bisnes you? Siapa nak tahu? Saya. Alright. Baik, 2 orang je. Okey, 2 orang, Dr. Mazidah dan Puan Suzy, saya akan PM Puan. Sebab yang lain macam tak fokus dengan saya hari ini. Okey. Sebab kenapa? Bila you nak merancang minimum. Alright, minimum sebulan sebelum. Alright, bila nak rancang pada 2022, bila nak rancang tahun baru adalah minimum pada bulan Disember. Alright, yang terbaik pada bulan 10. Alright, sebab kuartal keempat adalah waktu yang terbaik untuk you rancang bisnes you. Saya beritahu awal kenapa kuartal keempat? Bulan 10, normally you akan collecting data. You akan analyze data. Data bila? Data tahun tersebut. Kalau I nak plan tahun 2022, I nak kena collect dan analyze tahun 2021 punya data. Right? I nak kena tengok traffic macam mana, flow macam mana, team management macam mana, finance flow macam mana. I nak kena tengok market macam mana. Tulis tak? Tulis tak? So 5 perkara ni yang biasa saya akan check, tapi sebenarnya banyak lagi saya akan check. Saya akan check macam mana kita punya future, macam mana platforms, macam mana kita punya tools, siapa yang akan in charge untuk 2022. Alright, ni tambahan ni dah ke-9. Apa lagi kita akan tengok? Kita akan tengok sistem apa yang kita nak guna pakai pada tahun 2022. Alright, so all these things saya akan buat pada bulan 10. Pada bulan 11, saya akan build the plans, build the blueprint pada bulan 11. Sebab nak bina benda tu memang ambil masa. Paling cepat saya pernah buat dalam masa 2 minggu setengah. The detailed plan for 2022. Tapi 2 minggu setengah tu sebenarnya kira macam almost impossible lah. Unless kalau you memang 16 jam, 14 jam ke office, tak ada siapa-siapa kacau, okay, you boleh buat. Normally kalau saya nak plan untuk tahun baru, detail plan, saya memang akan tak mahu diganggu. Alright, sebab saya nak fokus. Sebab tu rata-rata usahawan, pernah tak you tengok yang especially ada partner company besar, bila dia nak buat planning tahun baru, mereka akan pergi retreat. Mereka akan pergi janda baik, mereka akan pergi ke kawasan-kawasan yang tiada internet, mereka akan brainstorm gila-gila seminggu. Pernah dengar tak? Ya, betul. Yes. Sebab diorang nak fokus. Itu kalau 4 kepala, kalau 3 kepala. Kalau you 1 kepala, 2 kepala, berapa lama you ambil masa? Sebab tu kita nak buat awal. Right? Dan bila you dah buat, pada bulan 12 pula apa yang nak kena buat? Pada bulan 12, saya akan try and upgrade. Bukan try and error, try and upgrade segala perancangan yang saya dah buat. Siapa yang patut masuk? Okey, kita dah pergi jumpa orang tu, kita dah invite orang tu, kita dah propose orang tu, dia setuju tak setuju? Oh, sorry Kimi, I ada plan lain. Okey, plan you fail. Upgrade kepada individu seterusnya. Alternatif you apa? Contingency you apa? So bulan 12 tu lah you fine tune. Bukannya bulan 1, bulan 3 baru nak fine tune. Bulan 12 dah fine tune. Kenapa? Siapa yang nak tahu? Type yes di ruangan chat room. Saya nak tahu. Siapa yang nak tahu kenapa kena buat bulan 12 fine tune tu? Type yes di ruangan chat room. Saya tahu berapa ramai yang fokus dengan saya. Okay, Puan Suzy. Lagi Puan Suzy je. Puan Jo, Dr. Mazidah. Lagi siapa yang fokus dengan saya? Dia type apa Kenapa nak kena type okey. Okey, 3 orang saja. Alhamdulillah masih ada yang fokus dengan saya. Alright. So, kenapa nak kena buat pada bulan 12? Fine tune ni. Yes, Tuan Zahid, thank you. Puan Fatimah, thank you. Sebab bulan 1 sampai bulan 9 tahun 2022 adalah untuk execution sahaja. Bukannya try and error, bukan try and upgrade, bukan lagi waktu untuk fine tune. Bulan 1 sampai bulan 9 adalah sesi decision making dan juga problem solving. Right? Sebab trust me, plan cantik. Bulan 6 shits happen. Alamak, kerajaan enam lagi MCO. Na'udzubillah. Dan yes, you kena buat decision dan you kena solve problem tersebut. Right? Dia tak ada lagi nak try and error. Dapat? Okay, fantastic. Seterusnya, kongsikan pengalaman. Boleh tak saya nak panggil Dr. Mazidah untuk sharekan pengalaman you selama
minggu ni minggu ketiga doktor? Minggu keempat, ya. sorry. Dah 3 minggu kan you join? Ni minggu keempat. Selama 3 minggu you join dan minggu ni minggu keempat, apakah pengalaman yang you rasa you tak boleh nak lupakan selama 3 minggu you join? Silakan doktor. Pengalaman yang tak boleh dilupakan. So bila saya dah join tu, saya rasa saya looking Jumaat pagi untuk bersama-sama sesi ni lagi, sebab saya nak tahu apa lagi idea-idea yang best untuk saya implement. Okay, idea yang best untuk you implement. Alright, terima kasih. Boleh tak kita bagi kepada Dr. Mazida? Okay, fantastic. Nana senyum sikit. Okay, ini adalah kita punya core value di dalam program CEO Coaching. Alright, kita berdasarkan 3 perkara. Pertama, apa-apa yang I nak bantu you, apa yang I program untuk business you, apa yang I coaching dan mentoring you, kita akan berdasarkan relationship. Itu pertama sekali. You kena jalin, you kena bina dan you kena jaga. Alright, recognition. Tak kisahlah dia ni pekerja ke, dia ni vendor ke, dia ni punya partner ke, dia punya investor ke, you kena recognize dari segi mental, physical dan juga emotional mereka, dan accountability. This is 5 pillars number. Alright, 5 pillars number yang you akan buat untuk structure segala jenis idea. Tolong tulis dalam buku nota you. Impian tanpa nombor hanyalah angan-angan. Tolong tulis dalam buku nota you. Impian tanpa nombor hanyalah angan-angan. Alright. Impian dengan nombor adalah target. Impian dengan nombor adalah target, adalah sasaran. You takkan boleh execute you punya impian kalau you tak letak numbers. So numbers untuk apa? Numbers adalah untuk set the targets. Dapat? Dapat. Alright, fantastic. So you guys okay ke hari ni? Okay. Alright. Okay, ini adalah beberapa pencapaian dalam program CEO Coaching. Kita dah sesi ke-45 hari ini dan 10 orang usahawan telah menyertai transaksi. I believe kita dah lebih paras 310,000. Alright. Jadi nanti kita akan update balik individually dan 25 pekerja pun I rasa dah bertambah dan seminar kita dah ada 37 golden ticket. Golden ticket ni untuk pengetahuan you guys adalah sesi percuma yang saya berikan kepada ahli CEO Coaching. Sebab mereka dapat akses untuk hadir ke mana-mana program secara percuma. Dan consultancy hours dah lebih 201 jam. Okay. So ini adalah kita punya target. You masuk apa yang you dapat. Okay. Segala individu, segala planning, segala aktiviti yang kita lakukan dalam CEO Coaching ni, kita nak target first thing first adalah you punya sales. Minimum RM300,000 setahun. Alright. Kenapa? Modul kita dah structure lebih daripada 1.2 juta. You boleh achieve 1.2 juta, that will be great. Tetapi kita consider the minimum part RM300,000 dan team growth at least 30% untuk jaga masa setahun dan kita nak you target di dalam game CEO Coaching. Kita main B2B game, business to business. Kita bukan tak main business to consumer atau B2C, kita main tetapi kita lebih fokuskan kepada B2B sebab kita mensasarkan 3 jenis sales. Tolong tulis. Pertama, ini jenis sales. Pertama adalah sales yang laju. Right, kedua adalah sales yang banyak. Dan ketiga adalah sales yang berulang-ulang. Alright, sales yang laju you boleh dapat pada B2C. Sales yang banyak boleh dapat pada B2C maupun B2B. Dan sales yang berulang-ulang basically you boleh dapat banyaknya pada B2B. So kita target B2B supaya you dapat 2 ni. Alright, dapat 2 ni. Okay, iaitu sales yang banyak dan sales yang berulang-ulang. Itu yang kita nak you dapat. Sebab bila bisnes you ada duit dan baru senang you nak buat perancangan baharu. Okay, this is our falsafah. Try and upgrade. Kalau you try and error memang penat gila. Idea memang takkan menjadi kalau first time buat. Sebab you yourself akan culture shock. Your team akan culture shock. Your
planning pun akan culture shock, normal. So you kena upgrade. Okay, so jom kita berkenalan dengan para tetamu kita, boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Alright, saya nak tahu nama, profession dan juga location para tetamu kita dan letakkan apa expectation untuk you hadir pada sesi hari ini. Tuan Zahid dan juga Puan Ana, ready? Okay, boleh tak kita mulakan dengan ladies first? Alright, Puan Ana? Okay, Puan Ana, nama, profession dan juga location dan juga kemudian nyatakan satu expectation you hadir pada sesi hari ini. Silakan Puan Ana. Unmute dahulu Puan. Okay, Assalamualaikum. Salam. Kalau dekat Facebook Ana Sofia, tapi nama saya Nina Liana. Okay, saya merupakan Nina Liana. Lina Liana. Betul. Okay, alright. Saya merupakan suri rumah sepenuh masa. Okay, dan saya mempunyai 2 orang cahaya mata dan sekarang saya bisnes online. 100% lah bisnes online, produk kesihatan dan juga skincare. Okay. Lokasi saya dekat Puncak Alam Selangor. Okay. Saya masuk sini sebab saya nak kembangkan tim. Sebab sebelum ni saya pernah jatuh lah. Dalam masa 3 bulan saya ada 20 orang tim tapi tak kekal lama. Dan sekarang saya cuba untuk bangkit kembali. Itu saja. Alright, fantastic. So you target untuk kembangkan tim dengan sesi hari ini, betul? Alright, fantastic. Kita pergi tepuk tangan Puan Ana dulu boleh? Fantastic. Puan Ana, semua orang kat sini trust me. Dr. Mazidah, Puan Fatimah, Puan Juliana dan juga Puan Susi pun adalah suri rumah. Saya dan Puan Zahid saja suri hati. Alright, so kat sini profession you adalah you usahawan. Okay, so welcome Puan Ana. Okay, boleh tak you tulis you punya expectation dalam buku nota you? You nak apa? You nak kembangkan tim. Berapa banyak? Letak nombor. Okay, kemudian habis sesi ni kita akan come back semula. Boleh? Alright, fantastic. Terima kasih Puan Ana. Boleh tak kita pergi seterusnya kepada Tuan Zahid? Silakan Tuan. Assalamualaikum. Saya Zahid. Saya dengan partner saya yang tak dapat join hari ini. Kami buat bisnes kambing perap asalnya. Asalnya partner saya dia buat kambing golek. And then kita start buat kambing perap yang frozen masa PKP. And then our sales hit 1,500 pack on the first month, and then on the second month 1,700, and then on the third month kita orang start buka kios physical sebab orang dah keluar, orang dah pergi makan dekat kedai. So sekarang ni kami ada kios physical dekat Kajang Food Station 2 Sungai Ramal. And saya punya expectation on this program is saya nak naikkan sales di kios kami di Kajang Food Station 2. Okay, fantastic. Untuk naikkan sales, betul Tuan? Ya, betul. Alright, fantastic Tuan Zahid. So Tuan Zahid dekat mana you punya location tadi? Kajang Food Station 2 Sungai Ramal. Kajang Food Station 2 Sungai Ramal. Okay, ini partner kepada Tuan Asrul. Okay, so Tuan Zahid, you full time bekerja? Saya kerja full time sebagai jurutera kapal terbang di syarikat penerbangan Malindo Airways. Okey, fantastic. Terima kasih Tuan Zahid. So Puan Ana dan juga Tuan Zahid, sila letakkan nombor telefon anda di ruangan chat room untuk saya rename-kan nama anda. Boleh kan saya publish nombor telefon anda? Alright. Sebab this is very important. Kalau usahawan nak introvert dan seriously susah gila nak berkembang. Okey, ada macam kalau boleh janganlah Tuan, kalau boleh jangan letak muka saya, letak muka kucing saya. Wah, lama macam mana bisa nak berkembang kalau letak muka kucing? Alright. So, hopefully you guys boleh berkembang dengan jayanya. Terima kasih. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Tuan Zahid? Alright, terima kasih Tuan Zahid. Okey, so saya rename sekejap nama. Okey. So, agak-agak you guys rasa berdua ni, Tuan Zahid dan juga Puan Ana, you rasa ada awal you masuk sampailah sekarang dah terjawab belum soalan you, dah terjawab, dah dapat ke sedikit expectation you agak-agak? Dapat sikit. Dapat sikit. Okey, jom kita dapatkan lagi banyak. Alright. Jom. Ni nak cerita tentang Tuan Zahid ni. Saya nak cerita tentang sales.
let's talk about cash flow. Alright, itu bukanlah cash flow sangat pun. Kita nak cerita tentang duit. Sesi ini adalah sesi duit. Alright, tolong tulis dalam buku nota anda. Jangan sembang nak berjaya kalau duit pun tak ada. Jangan sembang nak berjaya kalau duit pun tak ada. Alright, tapi macam mana nak buka bisnes tak ada duit? Yes, you nak buka bisnes tak perlu duit pun tak apa. Yang paling penting, pertama sekali, I nak you guys take note. Ini benda basic. Pertama sekali, bila you nak buka bisnes, apa yang wajib ada pertama sekali adalah you wajib ada perancangan. Alright? Sebab kenapa? Kalau you ada perancangan, automatically you ada target. You ada goal yang kedua. Alright, yang kedua you ada goal. Right? Bila ada goal, dia ada nombor. Alright, dia bukan ada aku nak jadi jutawan. Jutawan tu berapa one saja punya. Oh, nak jadi 1 juta saja. Okey. Okeylah, let's roll 1 juta. Alright. Tetapi kalau tak ada nombor aku nak jadi jutawan, by when pun tak tahu, dengan apa, dengan siapa pun tak tahu, then it's very disaster. Alright. So kedua adalah you kena ada goal. Yang ketiga, you kena ada passion. Kalau you semangat pun semangat tai ayam, jangan sembanglah, baik makan gaji. Seriously, sebab business you kena hadap failures. You kena hadap kegagalan dahulu. Dan kalau you betulkan kegagalan tu, baru you boleh dapat kejayaan. The only thing, kalau you nak dapat kejayaan, baik betulkan masalah tu. Kalau passion you tak kuat, you takkan boleh selesaikan masalah. Alright? Dan yang keempat, alright, you wajib ada people. Alright, tolong tulis. Yang keempat, wajib ada people. Wajib ada manusia. Yang ni kita akan belajar nanti. Manusia ni jenis macam mana. Dan yang kelima, you wajib ada tindakan. Execute. Kenapa? Saya dah jumpa ramai gila student, ramai gila usahawan yang datang nak belajar, dia tahu, dia faham, tapi tak buat langsung. Dan you nak sembang apa berjaya kalau tak buat? Nombor 5 adalah tindakan. Alright. Kalau ada kelima-lima ni, let's talk about money. Pertama sekali, you kena dapatkan duit bulanan atau target bulanan dalam jangka masa 20 hari sahaja. Tolong tulis. Ini adalah cara-cara macam mana you nak uruskan sales. Target bulanan wajib diuruskan dalam jangka masa maksimum 20 hari. Alright. Target bulanan wajib diuruskan maksimum 20 hari. Yang kedua, apa yang kena buat? Kalau you ada team, berapa ramai team you? Contohlah overhead you kena cover dalam RM23,500. Itu nak bayar gaji pekerja saja. Dan EPF, SOSO, SIC, all these things lah. 23,500 wajib dicapai maksimum dalam jangka masa 10 hari sahaja. Alright? Dalam jangka masa 10 hari saja. Macam syarikat saya, gaji bulanan, contohlah kalau expenses saya bernilai 23,500, saya akan cakap dengan tim 23,500 maksimum 5 hari saja. Kalau you nak jadi terbaik, you buat yang paling pendek. Dapat? Dapat. Alright. Saya tengok semua keras, saya dah risau ni lagging ke? Okay. So, gaji atau overhead, termasuklah EPF, SOSO, SIC semua kalau boleh 10 hari maksimum. Dan target bulanan maksimum 20 hari. Okay. Nak lebih tak? Siapa nak lebih lagi? Ya, nak. Okay. Dalam jangka masa sebulan kita ada 30 hari kan? Alright, 10 hari pertama gaji pekerja semua dah cover. Hari ke 20 hari kita dah cover semua target bulanan. Dan balance 10 hari adalah you kena tekan habis. Balance 10 hari tu, alhamdulillah kita dah capai target. Berapa target bulanan? Target kita sebulan 200,000. Okey, alhamdulillah dapat dalam jangka masa 20 hari. Tetapi balance 10 hari tu tekan habis. Tekan gila-gila. Kenapa? Siapa nak tahu? Right, Puan Zahid, Puan Ju. Puan Zahid dan Puan Ju saya masukkan dalam breakout room. Kita akan cerita nanti. Saya. Okey, Puan Suzy. So,
Kenapa balance keluaran you nak kena tekan gila-gila? Kenapa? Sebab sekarang zaman very unstable. Kerajaan mungkin nak enam sebalik MCO, mungkin I tak tahu. Mungkin banjir, mungkin I tak tahu. Alright, mungkin you punya team yang power tu akan meninggal, akan keluar. Mungkin you akan bercuti. Mungkin you akan malas. So all this risk, segala risiko yang kita tak nampak akan datang, kita dah kawal sekarang. Sebab tu saya cakap, business management sama dengan risk management. Kalau you dapat kejar target you laju, terus pulun habis gila-gila duit ni. Sebab you takkan tahu akan datang macam mana. You takkan tahu akan datang tiba-tiba business you drop, kena silang dengan partner, kena rembat dengan you punya competitor, atau kena tutup you punya kedai. Nauzubillah, benda-benda tu yang kita tak predict, tapi kita dah cover awal-awal. Dapat? Alright, jom kita tengok siapakah pemenang aktiviti bisnes pada bulan November. Saya nak you guys bagi tepukan, letak pen dan bagi tepukan kepada Puan Fatimah Wati Ismail, one-to-one terbanyak untuk dengan bisnes mereka. Kita ada sesi one-to-one di mana kita akan go through secara private. Kemudian prospek terbanyak Puan Julaiza. Okay, kita nak measure prospek you. Tolong tengok dalam perotan anda. What get measured, get done. Betul? Dan lagi satu dekat awal ni Yang awal ni orang tak nampak, kantor pula. Saya punya janggut hilang. Alright. So tak boleh cover, tak boleh lawan Tuan Zahid. Dia punya gambar tu dah nice lah. Saya punya terpaksa filter saja. Alright. Yang paling awal, what get measured, get done. Tapi orang selalu tak perasan. What gets audit, get measured, get done. You kena audit dahulu. Macam nak audit, I tak nak audit sales you. Sales akan datang kalau you ada klien. I tak nak audit klien you. I nak audit prospek. Prospek ni berapa ramai orang yang berminat dengan bisnes you. Kalau kita dapat kawal audit ni, kita akan mudah untuk dapat kawal kita punya klien. Alright. Seterusnya, kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza juga, team growth terbanyak, dan juga Puan Julaiza sales terbanyak. Puan Julaiza ni dah lebih 172,000 Ini rekod lama ni. Ini nanti you akan bagi saya detail baru untuk kita update. I believe kalau ikutkan sekarang rasa 190,000 ada Puan Julaiza. Alright, fantastic. Puan Julaiza baru berapa bulan? Kuat 7 bulan Puan? 7 bulan. 7 bulan 192,000. Kalau Puan Julaiza boleh dapat banyak macam ni, kenapa you guys tak boleh? Alright. Seterusnya, tiada pemenang untuk tetamu terbanyak. Okay, so leaders, please take note. Puan Fatimah Wati, saya dah janjikan ini adalah reward yang you akan dapat. Tapi Puan Fatimah Wati, saya ada berhutang dengan Puan. Saya tengah siapkan blueprint macam mana you nak go into university supaya you boleh monetize student dan funnelkan kepada bisnes you. Nanti kalau saya dah siap tu punya blueprint tu, Puan Fatimah, ini saya tak ajar je, saya bagi terus blueprint. Buat je lepas ni. Boleh Puan Fatimah? Puan Fatimah macam tak nak je. Tak nak tak apa, saya tak bagi. Okey, boleh. Are you okay Puan? Tapi hutang I 2. 2 ke 3? Balik hutang I. Yes, claim lah. Memang nak claim pun. Okay, you claim. Jangan senyap. Sebab trust me, I memang tak ingat langsung. Banyak gila benda nak kena fokus. Please datang dan bagi tahu kat I so that I boleh bayar balik hutang tersebut. Alright. Seterusnya, let's talk about money. Alright. Money. Pengurusan duit. Okay. Pengurusan duit macam mana? Nak you guys faham, duit you akan mati kalau you simpan. Mati ni dia akan, kenapa saya cakap mati? Dia kena ada cycle. Duit ni kena ada cycle. Kalau you dapat duit, you bayar gaji, you invest dan dia mati, duit tu akan mati terus. Dia kena ada pusingan balik. Alright. Ini adalah apa yang selalu saya praktiskan. First, saya dapat sale. Saya pecahkan kepada beberapa account bank untuk disiplinkan flow finance saya. Dan saya hanya remain at least untuk tahun 2022, kita remain dalam 60% dalam account Maybank. Selebihnya kita masuk ke account-account lain. 60% lah kita bayar gaji, kita pengurusan staff, kita bayar itu, bayar ini. Rolling kat situ saja 60%.
60% ni adalah duit yang akan dihabiskan. Alright? Duit yang akan dihabiskan. Kalau ada balance pun dah tak banyak, tinggal dalam 2%, 3%, maksimum 5% kita akan remain. Selebihnya kita akan habiskan. Selebihnya yang lain kita akan masuk dalam funnel-funnel lain. Kita akan invest dalam ilmu. Kita akan invest dalam unit trust atau tabung haji atau PF, I don't know, kita akan invest. Kemudian kita akan invest kepada apa? Zakat. Kita akan invest kepada sedekah. Kita akan invest kepada equipment. Alright? Sebab dunia ke arah digital, kita akan beli laptop baru, kita akan beli set studio baru, kita akan beli platform baru, kita akan beli website baru, kita akan beli digital. Alright? Dan seterusnya, kita akan make sure perkara tersebut akan dapat hasil, terutamanya pada investment. Alright? Kalau I letak pada investment, I akan ambil, okey, sekarang kita dah letak 2 tahun setengah, I nak keluarkan keuntungan. Kenapa? Keuntungan yang kita keluarkan ni, kita akan invest pula pada branding, pada marketing. Right? Normally, duit ni I akan keluarkan memang fokus pada branding semata-mata sebab kita dah memang ada allocation untuk marketing. Cuma kalau allocation, contohlah branding kita target dalam 12%. Duit yang kita ada ni melebihi 12% baru kita akan campak sedikit kepada marketing. Right? Cycle business akan mati terutamanya kalau you tiada marketing dan branding. Dia bukannya tak ada sales and marketing. You tiada marketing dan tiada branding, bisnes you akan mati, akan stop terus. So please take note, sebab melalui dua perkara ni, branding dan juga marketing akan datangnya sales. Sales dapat, dia akan pusing balik pada marketing, pada branding, dapat balik sales. Marketing, branding, dapat balik pada sales. That's the cycle. Dapat? Dapat. Dan untuk menjawab soalan Puan Ana, beginilah caranya you nak dapat you punya team. Siapa nak tahu kenapa? Saya. Alright, Dr. Mazida, Puan Ana. Team you, staff you akan datang sebab brand you power. Trust me, berapa ramai yang agak-agak dululah pernah berkeinginan, ya aku macam nak kerja dengan Google lah, Google best gila kot. Aku nak kerja dengan Facebook lah, aku nak kerja dengan AirAsia lah, aku nak kerja dengan Malindo lah. Siapa yang pernah berfikiran macam tu? Alright, aku nak kerja dengan Petronas lah. Pernah tak kita ada keinginan macam tu? Ya. Pernah tak? Jawablah. Saya tanya ni. Ya. Alright. Kalau pernah, itulah dinamakan brand. Mereka kuatkan brand mereka sebenarnya. Orang yang datang kepada dia, bukannya you datang pada mereka. Alright? That's very, very, very important. Okay? Sekarang ni kita tiada CEO terbaru yang hadir pada program CEO Coaching kita. Jom, saya nak you guys sama-sama baca dengan saya kod etika CEO Coaching program. Alright. Boleh tak you guys semua unmute dan bacakan daripada nombor 1 sampai nombor 5. Please unmute dan sama-sama baca. Okay? Jom, saya bacakan nombor dan anda bacakan ayatnya. Nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor 2, situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3, saya perlukan manusia untuk mengekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4, saya akan sentiasa menyokong dan memberikan maklum terhadap saya. Nombor 5, saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada sekarang dan akan datang. Alright. I nak you guys fokus kepada nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum, konsistensi dan business growth. Kembangkan bisnes. Alright. Please take extra note pada hari ini. Alright. Kenapa kita perlukan manusia? Kita akan masuk manusia jenis apa nanti. I nak you guys faham, ini dalam sesi malam tadi, saya dengan Puan Fatimah Wati, kita ada trainer mastery, kita ada share tentang buku apa Puan Fatimah? Dia punya buku ya, Grow and Think Rich. Grow and Think Rich, yes. I get influenced by dia punya one of the punya topik. Do you mind kalau saya share sedikit? Boleh. Alright. Form a mastermind. Kalau you nak apply nombor 3 punya kod etika, perlukan manusia. Form a mastermind, iaitu a team of
Think and Grow Rich by Think Napoleon and Grow Hill. Rich. Okay, Think and Grow Rich by Napoleon. Okay, that's a book sebenarnya by siapa by Napoleon yang tulis? Napoleon Hill. Napoleon Hill. Buku ni terbit pada 70. 1970 ke 73? About that time lah, 70 lebih Lebih lah. kurang lah. Ini buku lama. Tapi masih apply sampai sekarang sebab kenapa? This is very basic macam mana you nak grow you punya finance. Alright. Tajuk yang ke-9 iaitu Form a Mastermind. Iaitu a team of people with knowledge to help you carry out your plan. Alright. A team of people with knowledge to help you carry out your plan. Benda ni yang you perlukan. Contoh di dalam grup ini. You perlukan Puan Fatimah, Dr. Mazidah, Puan Julaiza sebagai ahli SEO coaching untuk grow your business. You never know mereka ni siapa. Kalau ada masa, cuba tengok nombor telefon tu, cuba hubungi mereka. Ajak mereka ngopi, berborak dengan mereka. You akan nampak kekuatan dan kelebihan mereka ni boleh tutup kelemahan you. Boleh kuatkan bisnes you, kuatkan diri you. Alright, you never know, you can try. Alright, boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Okay, fantastic. Seterusnya, kita masuk golden session untuk ahli SEO coaching. So saya nak panggil seperti yang dalam skrin, boleh tanyakan soalan kepada saya. Okay, kita mulakan dengan Puan Fatimawati. Silakan Puan. Soalan saya, kita nak menjelang tahun 2022 dalam masa beberapa hari lagi. So far, I belum dapat lagi retainer sampai sekarang. Masih lagi mencuba, masih belum lagi dapat. Perhaps you boleh share tips yang I boleh guna pakai, like what didn't work before, what I can improve on to get a retainer. Alright, bagus. Alright. Soalan seterusnya ada Puan Fatimah? Buat masa ni satu, nanti kalau ada I tanya kita. Okey, terima kasih Puan Fatimah. Kita teruskan kepada Puan Julaiza. Okey Tuan, hari tu I ada WhatsApp you berkenaan dengan recruiting tu. So dia punya apa tu content ataupun adakah apa tu dia punya copywriting tu yang I bagi tu okey ataupun macam mana. Tapi I dah blast dah dekat FPF. Tapi I guna bukan yang apa I bagi, tapi I gunakan satu word lain dah berkenaan dengan anak-anak muda. Tapi yang tu I tak bagi. Tapi I dah running dah benda tu. I just try dulu. Okey, baik. Saya cuba untuk download sekejap. Kita akan komen sama-sama. Boleh Puan Julaiza? Boleh. Alright, supaya sama-sama kita belajar. Okey, soalan seterusnya ada Puan Ju? Tak ada. Sebab nak fokus pada yang ini dulu. Okey. So, boleh kita teruskan kepada Puan Suziana. Puan Suzi? Ya, saya. Okey, Puan Suzi ada soalan? So far kalau hari ni saya belum ada soalan lagi. Kalau ada soalan lagi, belum ada soalan. First boleh. Okey. Ni sebenarnya pelik Puan Suzi tak ada soalan. Puan Suzi lah paling banyak soalan sebenarnya. Okey, tak apa Puan Suzi, nanti kita akan go through balik dan secara private. Okey, baik. So, kita teruskan dengan Puan Suzi dah, kita teruskan dengan Dr. Mazidah. Silakan Doktor. Okey, yang tadi tu form a mastermind tu. Okay, form a mastermind tu, a team of people with knowledge to help you carry out your plan. Lepas tu, Tuan Kimi kata, okay, saya confused dekat situ. Adakah team tu kita yang kena hire ke ataupun macam surrounding kita yang maksudnya contohnya dalam sesi ni lah kita ada networking kita. Itu saya punya ni setakat ni. Okey, tentang mastermind tu. Alright, okey. Lain-lain Doktor? Itu saja setakat ni. Okey, hari ni tak banyak soalan Okey, tak apa, saya bantu. Jom. Soalan pertama untuk Puan Fatimawati untuk retainer. Okey, jom saya nak tengok muka seseorang. Okey, retainer. Puan Fatimawati, untuk dapatkan retainer, to be frank, ini adalah apa yang saya buat dalam 3 masa sama. Just untuk pengetahuan you guys, saya manage 2 team sekarang. Team Lunabel dan juga team Young Living. Ini kita retain untuk 12 bulan.
So kenapa retainer ni? Sebab saya nak fulfill 3 jenis sales. Sales yang laju, sales yang banyak, sales yang berulang-ulang. Untuk 2 company ni saya target untuk sales yang berulang-ulang. Sebab saya nak secure saya punya overhead dan expenses sebulan. Saya tengok overhead dan expenses sebulan, oh dalam 5,000. Sikit sebab saya seorang-seorang. So 5,000 macam mana saya nak cover? Program tersebut saya charge satu program 2,500. Offer yang saya bagi adalah saya bantu mereka atas 3 perkara. Saya nak Puan Fatimah dan juga yang lain semua fokus. Apa yang saya bantu, apa yang saya offer adalah saya offer untuk naikkan sales. Saya offer untuk kembangkan tim. Saya offer untuk selesaikan pertanyaan dan juga soalan mereka. Termasuklah motivational words. Alright. 3 perkara ni yang saya fokus, yang saya offer pada Paymaster. Paymaster adalah siapa? Founder. Adalah pada core founder, daripada business partner. Saya offer 3 perkara. So untuk pengetahuan ni guys, kenapa saya fokus kepada 3 perkara dan kenapa saya offer pada mereka? Saya nak deal dengan orang yang betul. Kalau ada argument, kalau ada soalan, kalau ada penerangan, saya boleh straight forward kepada Paymaster. Bukannya layer by layer by layer by layer. Puan Fatimawati, things to upgrade. Maybe you tak dapat direct kepada Paymaster. Alright, itu pertama. Contohlah, you target kepada student. You punya audience adalah student. My audience adalah stockist dan agent. Tapi yang I fokus, yang I berbicara hanya kepada founder. Bukannya stockist, bukannya agent. Alright. Dan yes, I dapat reference daripada dia punya master stockist. Coach, saya punya team ni boleh tak kalau you ajar kita punya team? Okay, what's your level? Oh, I masih stockist. Okay, boleh tak I nak berborak dengan you punya founder? Yang panggil I bukan dia founder, yang panggil I orang bawah dia. Okay, I nak terus kepada founder. So Puan Fatimah, you tak boleh pergi kepada lecturer. You kena pergi kepada mereka punya dean atau coordinator yang boleh endorse, yang boleh bagi kelulusan, yang boleh membayar you. Saya takkan buka mulut apa-apa kecuali coach, kalau masa stokis, saya masa stokis, apa yang you boleh bantu? This is the poster, this is the module. Ini yang kita akan bantu. Oh, boleh explain detail tak? Boleh. Ajak sekali founder. I can explain kalau ada founder. Itu saya cakap. So I deal dengan orang yang betul sebab I tak nak 2-3 kali kerja. Itu pertama. Pertama, orang yang betul lah. Nombor 2, proses dia. I tak nak 2-3 kali kerja. Dan I fokus kepada menyelesaikan masalah mereka. 3 perkara yang I offer tu. Sales naik, tim berkembang dan juga I bagi motivational words atau problem solving. Perkara-perkara tersebut yang basically founder tak nak buat atau malas nak buat atau tak ada masa nak buat. Kenapa saya tahu? Sebab saya buat R&D, Research and Development. Saya kena cari dulu. Kalau founder kosmetik, apa masalah dia? Founder oh dia tak ada masa nak groom dia punya team. Oh dia ada duit tapi dia tak nak spend kepada team development. Okey, kenapa? I akan fine tune. I akan cari data-data ni semua. I datang, Puan, jangan risau. I dah tahu dah, you takkan spend 1 sen pun untuk training you punya team. Cuba I nak tanya, macam mana team you nak berjaya? Pertama. Nombor 2, kalau team you berjaya, you kaya tak? Macam mana you nak kaya kalau team you bodoh? Straightforward terus. Alright. Dan I akan sebenarnya, kenapa I nak direct kepada founder? I nak bagi awareness kepada founder. Prosesnya adalah dia tak nak spend 1 sen sebab dia tiada kesedaran. Macam mana dia nak ada kesedaran kalau dia tak ada info yang betul? Info dia adalah you nak tim you berjaya, you nak kaya tapi you kedekut tak hidung manis. Macam tu. Alright. So I kena bagi info yang betul. Okay, so it's very subjective, Puan Fatimawati. I kena tengok siapa mereka. Sebab tu, I fokus kepada produk lebih kepada kesihatan sahaja. I tak fokus kepada tudung, I tak fokus kepada fashion, I tak fokus kepada F&B. Yalah supplement tu F&B, tapi I fokus kepada kesihatan.
Lunabel supplement yang living lebih kepada kesihatan, memang betul kesihatan. Sebab I punya R&D lebih kepada kesihatan. Bukan kepada fashion, bukan kepada service and so on. I fokus kepada kesihatan. So Puan Fatimah, pick one industry, one scope yang you boleh buat R&D pertama, dan bila you dah buat R&D, you kena cari apa negative spot atau apa blind spot industri tersebut. Kalau you dapat blind spot tersebut, you bagi solution, you bagi alternatif, dan you bagi contingency plan kepada mereka. Alright, dan bila you dapat, mereka akan judge you macam mana tau. Ui, Puan Fatimah ni dia power ni, dia tahu apa yang dia cakap. Sebenarnya bukannya you power, you dah study benda tu yang membuatkan you power. Itu je. You takkan tiba-tiba ada, oh aku boleh jadi tiba-tiba kaya. Lahir-lahir je keluar pada perut mak kita dah ada siap bangle emas, dah ada bag Gucci, tak ada. You kena buat, you kena dapatkan. So Puan Fatimah menjawab? Alright. Selebihnya Puan Fatimah Wati jangan risau, saya dah sediakan blueprint sebab saya alert. Puan Fatimah Wati daripada bulan 2 tahun 2021 memang you nak sangat benda ni, tapi masih tak ada rezeki. You kena faham Puan Fatimah dan juga semua CEO, rezeki dia bukan salah alamat. Okey, tolong tulis dalam buku notan dah. Success meets when preparation meets opportunity. Kejayaan tu akan dapat bila you dah bersedia dan ditemukan dengan peluang. I believe peluang sentiasa ada, tapi mungkin you tiada great preparation. So saya nak bantu Puan dari segi preparation. Peluang saya tak nak bantu sebab peluang banyak gila Puan boleh dapat, trust me. Cuma saya nak you guys alert, peluang akan sentiasa ada, tetapi peluang yang sama takkan datang kali kedua. Right? Peluang akan sentiasa ada, tapi peluang yang sama takkan datang kali kedua. Faham? Alright, fantastic. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, Puan Julaiza. Let's talk about you punya content. Okay, ini adalah konten Puan Julaiza. You guys nampak ke? Nampak. Besarkan lagi. Okay. So, dia pakai gambar awet sama macam Tuan Zahid, pakai gambar awet untuk dapatkan attraction. Sebab kenapa? This is very, very important. Saya nak you guys faham, this is very important, gambar. Sebab gambar inilah yang menarik audiens you. Okey, tolong tulis dalam buku nota you. Marketing ni reflection. Marketing ni adalah mirroring concept. Siapa yang you tunjuk, itulah yang you akan dapat. Alright? Kalau you guys perasan, saya pernah cerita benda ni tahun lepas. I hanya cerita level-level doktor, level-level kebiasaan doktor lah. Alright? My client is dentist, my client adalah GP, my client adalah doktor yang belajar macam Dr. Mazidah. Alright? I hanya cerita doktor yang datang hanyalah doktor. I tunjukkan siapa yang I manage, yang datang tu adalah mirror balik. Kalau Puan Julaiza guna gambar orang muda, especially Melayu, Islam dan cantik, yang datang muda, Melayu, Islam, cantik. This is very important. Alright? Kenapa cakap macam tu? Contohlah, you pakai baju kelawar, letak dalam gambar ni. Yang datang semuanya Batman. Right? So, you kena letak gambar yang betul. Right? Sebab kenapa? Me myself, iklan kerja I pun I letak great in experience, great in appearance. Bukannya good in appearance. I nak great. In bracket, fashionista atau hijabista. Plus, pandai makeup. Saya letak dalam requirement pencarian kerja. Sebab kenapa? Saya tak nak you datang nude face. Nude, kan? Betul. Datang muka sembab, muka memang ada original eye bag. Tak, kita tak nak. Kita nak you datang muka lawa. Sebab kenapa? I pernah kena tegur. Bro, that's your stuff meh? Kata kan. Oh, you handsome you punya staff pakai slipper jamban Malu kot. Seriously. Oh, you punya staff pakai cardigan saja meh pergi kerja. So malu benda tu. So bagus, gambar pertama. Nombor 2, we are recruiting, join our team. Penggunaan bahasa. Ni let's I comment Puan Julaiza. Puan Julaiza, komen ni adalah konstruktif bukan kritik.
Puan Julaiza? Dapat Puan? Faham. Okay, fantastic. So komen adalah atas tu title bahasa Inggeris, bawah pun kena bahasa Inggeris. Jangan campur bahasa Inggeris bahasa Melayu. Right? Kenapa? Kalau I nak level ni level orang yang ramai. Ni dia punya psikologi. Kalau I nak recruit pekerja yang ramai, I tahu mereka ni education dia bawah sedikit. Sebab contohlah kita ambil diploma. Sorry tu ini psikologi Diploma ramai yang ada diploma. Compare to degree, compare to master, compare to doctor. Right? Level diploma ramai. Kalau you pakai bahasa Melayu, ramai yang masuk. Proses pencarian jadi mudah. Tetapi kualiti akan sedikit berkurang. I know you faham psikologi tersebut. Kalau you letak minimum degree, yang datang ni kurang tapi berkualiti. Tetapi saya nak ensure mereka ni berkualiti, saya letak bahasa Inggeris. Sebab saya punya business memang akan ada dealing in English. My policy, my delivery semua dalam bahasa Inggeris. Walaupun muka je nampak macam Aaron Aziz, tapi saya cakap bahasa Inggeris. Right? Ke office kita punya dokumen semua bahasa Inggeris. Alright? Kita punya penulisan, kita punya meeting, even bercakap Melayu lah, tapi most of papers kita bahasa Inggeris. Kalau mereka nak masuk, mereka tak faham bahasa Inggeris, for the first sight susah untuk saya berurusan dengan mereka untuk jaga bahasa pendek dan panjang. Pertama bahasa. Nombor 2, yes, saya suka we are recruiting, besar-besar recruiting. Alright? Join our team. Untuk dapatkan orang yang terbaik. Jangan tulis we are recruiting. We are giving 3,000 per month. Itu adalah attraction. Right? Sebab title ni tak salah, tapi kita boleh upgrade title supaya orang boleh nampak itu adalah the main benefits. Right? Saya rasa saya boleh tunjukkan kot saya punya offer. Alright, saya boleh tunjukkan saya punya offer sedikit. Okey, ini adalah macam mana saya buat offer untuk cari pekerja. Okey, sekejap. Saya ada lagi satu. Okey. Alright. This is tentang social media. Kalau you perasan, flow dia, saya ada tulis, saya bawah-bawah ni, job description, requirement and so on, semua ada. Tapi first thing first, saya cerita offer dulu. Saya cerita apa yang orang nak pandang dahulu, apa yang orang nak cari dulu. Itu saya cerita. Saya bagi dia orang kenyang dulu, saya bagi dia orang suka dahulu, saya offer. Gaji tak besar. Saya tak bagi gaji besar. Tapi saya bagi benefits yang banyak. Bonus apa semua saya bagi. Retention, full attendance, annual bonus, KPI commission, promote dalam 1 bulan, free parking, personal mindset, professional development, semua saya bagi. Orang tak ada masalah. Tapi gaji saya tak bagi besar. Dia akan besar kalau you konsisten. Dan dia dah kenyang, dia dapat maklumat ni semua, barulah saya beritahu apa yang saya nak. Nabi kita pun dia nak cerita kalau you nak rasa buah-buahan di syurga, you kena buat macam ni. Kalau you nak rasa macam mana keadaan ke syurga, you kena buat macam ni. Dia cerita syurgawi dah. Alright, dan baru cerita apa kena can I say something? Yes, silakan. Bezanya dengan Julaiza punya dia dalam bentuk poster. Mana boleh dia nak masukkan semua benda yang you tulis tu dalam poster dia? Yap, faham. I cerita psikologi dahulu. Poster sebenarnya yang ni kita tak buat. Yang ni kita pakai agensi pekerjaan untuk carikan pekerja. Macam Puan Julaiza dia recruit by herself. Dan baru I cerita recruitment. I nak macam mana? Diploma or degree. Tapi kita akan prioritize budak-budak degree dahulu. I pernah buat requirement kita hanya master student. I dapat master. Sebab I nak master. Alright. So terpulang pada you macam mana dan you kena letak you punya experience. Nampak? Last kali, great in appearance. Fashionista atau hijabista. Okay. So kita come back kepada komen Puan Julaiza. Satu, you kena letak apa dia punya umpan. Macam Puan Fatimah cakap, I cakap kepada Puan Fatimah, 3 offer yang I bagi. Offer ni lah umpan dia. Alright. Umpan I letak apa ke depan? Elite Development Program. Puan Julaiza, Elite Development Program yang akan faham adalah orang yang dah pernah jadi insurance consultant. Setuju? Setuju, betul. Yes. So, you nak cari ni adalah orang yang dah pernah jadi ke belum pernah jadi? Belum pernah jadi. So ayat tu adalah jargon untuk mereka. Betul. Alright. So Elite Development Program ni, you jangan letak. You kena tukar ayat tu.
road to 1 million program, salary to 1 million program, I don't know, commission to 1 million program. Bahasa yang lebih ringan sedikit untuk mereka faham. Jo. Ya. Ya. Gaji you offer basic dalam 2,000, is it? Apa? Basic. Tak dengar. Basic dalam 2,000 ke? Basic kalau yang bahagian untuk elite development program ni daripada 2,000 hingga ke 10,000. Bawah tu pendapatan tu kan. Actually 2,000, so dia boleh pilih yang mana satu yang dia orang nak sebenarnya. Based pada requirement kita lah. Alright. Kalau macam tu, elite development program, tak apa. In bracket 10,000 per month. Oh, okay. Supaya orang faham sedikit. Okay. Dan kalau you nak buat elite development, you nak recruit orang yang terbaik, SPM tu lupakan. Jangan ambil daripada SPM. Ini I just nak you faham kita bukan nak racist, tidak. You kena faham kenapa pentingnya level ni adalah sebenarnya bukan mereka punya skill set, tetapi mereka punya mindset. Budak-budak diploma mindset mereka macam ni. Budak-budak master mindset mereka macam ni. Level dia berbeza. Sebenarnya apa yang mereka expose, apa culture mereka, itu dia punya perbezaan. Basically ramai je budak-budak architecture bila dah bekerja mereka jadi pion, mereka jadi orang yang, tapi mereka berjaya sebab culture mereka berbeza. Alright? Ada je saya tengok budak-budak master jadi rider food panda, tapi berjaya sebab mereka ada disiplin, mereka ada passion. Sebab mana mereka dapat dua benda ni? Mereka dapat waktu mereka belajar. Dengan siapa mereka duduk, culture mereka. Alright? SPM kalau boleh Puan Julaiza, jangan pernah tulis lagi. Kalau boleh lah, diploma ni pun abaikan. Ambil budak-budak degree saja. Dan you takkan pening kepala macam mana nak manage pada degree. Ni pun Dr. Mazida dan juga Puan Ana pun please take note. Kalau you nak ada team you yang ramai dan kurang pening kepala, ambil budak-budak degree ke atas. Alright? Okay? Apa ni, Jo, you punya commission dengan bonus ni naik tu kan? Betul, commission and bonus dia naik sebab kita nak combinekan dengan basic yang kita bagi dengan commission and bonus ni selepas diorang dah settle EDP punya program ni. Alright. After 1 year diorang dapat EDP, contohlah diorang ambil 5,000 kan. Lepas setahun so diorang boleh dapat lebih daripada 5,000 actually. As kita punya requirement yang kita nak daripada mereka. I rasa that part tu masih misleading lah. Commission dengan bonus tak misleading. Kalau you letak commission dengan bonus ada, tapi you jangan janjikan 155% pasal tu banyak tu. Kalau to me lah Jo, kalau you nak buat satu poster, you jangan janji bulan dan bintang you tak boleh deliver tau. Be practical tapi attractive. Yes, tu I agree. Okay. So maksudnya commission bonus ni tak perlu masukkan lah sebab because kita dah ada pendapatan yang atas satu yang tadi yang Tuan cakap elite program elite development program 10k per month. Yang itu pun rasa dah kuat, betul tak? Betul. Kalau 10k tu termasuk bonus ke tak? Termasuk bonus ke? Tak termasuk. And then you kena maintain commission lain, bonus lain tau. So diorang dapat banyak tau. Dah dapat 10,000, dapat commission lagi, dapat bonus lagi, tapi jangan sebab berapa bonus je. Okay, bermaksud bonus lain, commission lain, bonus lain. Betul? Yes. Okay. Okay, faham. Yes, saya setuju sebenarnya. Commission dan bonus tu sebenarnya kena asingkan. Alright, as me commission ni, kalau you tengok ejaan tu sebenarnya typo. Dia kena ada SYEN, commission, bukan commission. Oh ya. Betul. Commission tu zaman Puan Fatimah Wati waktu tadika. Commission. Tak adalah. Dia satu, jangan typo. Nombor dua, you kena split. Commission is commission, bonus is bonus. Dan commission ni kalau boleh, kalau macam dia praktikal sebenarnya bawah 60%. Kalau atas 60%, orang yang ada degree ni dia ada akal, boleh fikir atas 60% dia betul ini MLM ke apa benda ni. Yes, dia memang MLM konsep, tetapi mereka tak faham yang membuatkan judgement atau information mereka salah. So you kena letak minimum kalau boleh. Minimum. Atau nak lagi bagus, letak terus siap RM. Berapa minimum? Contohlah saya letak
Kalau I letak commission 12%, orang akan nampak sedikit secara psikologi. So 12% kalau dia achieve target jual dalam 10 pack, contohlah 10 pack kambing frozen, commission 12%. 12% sikit. I letak 12% daripada jualan adalah bernilai RM920. I letak commission in bracket RM RM920 minimum. Lebih jelas. Alright. So bonus berapa? Latihan online offline. Latihan online offline ni sebenarnya boleh, tetapi kalau boleh you spesifikkan. Okay, you spesifikkan. And kalau you perasan punya gap, latihan online offline dengan pendapatan tu ada macam gap sedikit. Tu kalau boleh cantik sedikit dah tu punya layout. And I nak komen tentang layout. Layout yes, sangat cantik, menarik, dengan tulisan dia tak bertembung. Ini bagus. Belakang tu line-line saja, which is bagus, delivery very well. And then let us share our experience for your success. Tagline ni, kenapa tak pakai tagline you? Road to Kaya Muda. Sebab ini kita combine dengan group. Macam I kan agency gitu ni. Alright. Okay, tak apa. So kalau you buat by your own, share you punya sendiri, pakai you punya tagline. Road to Kaya Muda. Okay? So I guess yang lain tak ada masalah, yang lain semua dah. Tambah lagi satu, Jul. Lepas tu dia punya latihan tu kan buat tu training provided. Training provided. Tu je. Itulah I rasa betul lah apa yang Kak cakap tu. Maksudnya kita just, sebab nanti takut orang keliru pula latihan online dengan offline. Maksudnya kita just fokuskan kepada kita punya training yang kita bagi je lah. Betul tak? Ju, you buat energy class, you hantar dalam group, kita komen lah. I commenting. You hantar dalam group, I comment. Okay. So, boleh saya teruskan? Boleh. Dengan Dr. Mazidah. Mana Dr. Mazidah? Dr. Mazidah. Okay. Magic. Sok dalam terus. Saya. Terus. Anak kacau. Anak kacau. Okay. So, Dr. Mazidah, macam mana dengan mastermind? Okay, mastermind ni yes. Circle ni is one of mastermind. Macam my circle, BNI. Itu adalah my mastermind. Tapi BNI ni I letak kepada mana? I letak director level. Sebab tu I nak jawatan director tu. Sebab dia punya culture, dia punya discussion, orang punya thoughts berbeza. Alright, sebab tu I kejar for director. So Puan Fatimawati pun dah jadi launch director. Kita bagi tepukan kepada Puan Fatimawati. Dia bukan biasa. Dia bukan yasha ni. Dia bukan kaleng-kaleng. Kimi, I nak tambah sikit kepada Ju, kepada ni. You all kena aktif dalam community tau. Lepas tu bila you masuk dalam community, kena sebagai leadership role. Because you akan nampak. Macam cakap Kimi betul tau. Bila you dalam leadership role is a totally different ball game. Compare dengan you ahli-ahli biasa. The way you think, you diajar berfikir cara lain, you diajar buat kita punya program macam mana, kita diajar every month kita ada target dalam leadership. If you the top level lah, kalau bawah you tak kena diajar. Bila you dah masuk leadership role, you akan diajar. You are trained to do that. Okay, so now kat sini Dr. Mazidah, please find siapa yang level-level atasan sedikit. So that you, satu, you masuk. Nombor dua, bukan you masuk dan jadi silent reader. You masuk dan you involve dengan mereka. You akan nampak berbeza. Itu mastermind pertama. Mastermind kedua adalah, yes, for sure, mentor. Me myself pun ada mentor. I mengajar you guys, I mentoring you guys, I pun ada mentor. Kalau I tak ada mentor, I tiada pegangan. I tiada panduan. Sebab keadaan berubah. Dan I pun sebagai manusia, I akan chaos, I akan heartbroken, I akan macam-macam lah. And I perlukan mentor untuk sentiasa pegang I, selarikan dengan my perancangan, my planning. Okay, dan mastermind ketiga adalah you punya you punya team. Teamnya ada dua. Pertama adalah satu memang mastermind lah, mereka yang memikir sama-sama dengan you, dan nombor dua adalah technical atau technician atau expert. Mereka pun mastermind. Alright. So mereka yang akan buat kerja dan you punya partner akan memikirkan, atau you dengan you punya shareholder ke, mereka akan memikirkan. Itu adalah mastermind. Okay.
So mastermind ni kalau macam dalam buku yang kami discuss tu adalah dia punya formula macam ni tau. 1 + 1 + 1 = 7. Formula dia. Kenapa? Yes. 1 + 1 + 1 = 7. Alright. Satu orang fikirkan 2 perkara dan you ada 3 orang, you dapat 6 perkara. Dan tiga-tiga ni berdiskus bersama dapat lagi 1 perkara extra. That's the formula. Alright. Sebab tu perlunya orang di samping you. Dapat Puan Dr. Mazidah? Yes, dapat. Okay, fantastic. Jom kita teruskan. Nak cerita tentang manusia. This is tentang macam mana you nak kembangkan bisnes you. Tolong tulis dalam buku nota you. Nota ni nota baru. Tolong take note. You kalau nak dapat ratusan ribu ringgit, you kena duduk dalam satu game yang dinamakan HR game. Kalau you nak dapat beratus ribu ringgit, you kena duduk dalam satu, iaitu HR game. Pengurusan manusia. Pengurusan sumber manusia. Dari sumber manusia datangnya sumber pendapatan. Right? Dari sumber manusia datangnya sumber pendapatan. Ada 4 jenis sumber. Pertama marhain, pekerja, usahawan dan juga pelanggan. I nak cerita tentang pekerja sebab kita nak masuk dengan kita punya perancangan. Me myself, I target by Julai 2022 kita punya pendapatan bulanan minimum RM120,000. Minimum. Pada bulan 12, 2022 minimum RM5 juta. Nak tak saya kongsikan macam mana saya dapat 2 angka ni? Nak. Alright. Fasa pertama yang kita namakan dia Road to 100K per month. Itu fasa pertama daripada bulan 1 sampailah bulan 7. Road to 100K per month. Fasa ni saya hanya boleh dapat for sure melalui team dan melalui partnership. Melalui team dan melalui partnership. Itu pertama. Alright, nak dapat 100,000, I kena cari kat mana kelemahan I. Supaya kelemahan I perlukan another mastermind untuk control that department, that problem, that situation. I not so good in managing money. I just declare kepada you, saya siap. Sebab I tahu apa kelemahan I, apa kelemahan you. I sangat bagus mendapatkan duit, I sangat lemah untuk menguruskan duit. Kalau you cakap you bagus semua benda, then I tak rasa you boleh berjaya sebab you sendiri tak tahu kat mana kekurangan you. You mesti ada kekurangan. Dia ada baik, ada buruk. Ada ya, ada tidak. Ada kaya, ada miskin, ada bagus, ada tidak bagus. So you kena cari kat mana kelemahan you. I find out, oh, aku dah uruskan duit. Rupanya duit ni tak disiplin untuk diuruskan. Okay, my bad on managing money. Dah, that's it. Tutup buku, tutup mulut, jangan fikir apa-apa, cari someone yang boleh uruskan perkara tersebut. So I cari someone untuk menguruskan bahagian duit. I memasukkan duit. Orang ni menguruskan duit. Itu satu. Dan I perlukan pekerja mahir. Untuk dapatkan duit, I boleh buat seseorang, tapi my limitation I kena tahu. Kimi, kalau kau buat seseorang, berapa kau boleh dapat? Sebulan boleh dapat dalam 52,000 maksimum. Ush. Tapi kerja dia penat. Alright, dia boleh dapat 52,000 tapi kerja dia penat. Tapi penat dia berapa lama? Penat dia untuk 2 minggu. Okey, berbaloi. Yes, berbaloi. Kini dah berapa tahun kau nak macam ni? It's time to grow. Alright? So, I buat macam ni, I masukkan okey, RM52,000. Macam mana aku dapat RM52,000? I kena find out dahulu. Caranya adalah, oh, aku dah tahu dah macam mana RM52,000 ni masuk. Dan kat mana yang ambil masa untuk dapatkan RM52,000? Yang ambil masa ni lah I carikan pekerja untuk ambil masa ni dahulu. I leverage time consume dahulu. I leverage kepada orang yang ambil masa ni dulu. Oh, aku banyak buat masa dekat social media untuk buat marketing, untuk buat branding, untuk buat engagement, untuk buat communication. So I cari inilah orang pertama yang patut masuk dalam syarikat aku. Itu pertama. Nombor 2, kat mana lagi yang akan masuk kini? Oh, yang ambil masa pada conversion untuk menghasilkan sale. Okey, akan masuk pula orang yang akan buat conversion.
Alright. Kini kat mana lagi? Oh, ambil masa daripada buat paperwork. Okey. Fulfill yang paperwork. Kenapa paperwork bukan yang pertama? Sebab yang pertama adalah kerja-kerja memasukkan duit dahulu. Kemudian baru menguruskan duit. Paperwork menguruskan duit. Dia memang masukkan duit, tapi dia lebih menguruskan. Sebab kenapa? Paperwork I hanya akan buat untuk job yang berulang-ulang atau job besar. So kita kena tahu dulu kat mana diri kita. Dan I masukkan sedikit. Dalam tempoh 3 bulan. Bulan Januari sampai bulan Mac kita expect kita ada 4 pekerja. Dan macam mana kita nak bayar gaji 4 pekerja? I dah kongsi tadi dah. Dalam jangka masa 10 hari dah boleh cover gaji. Dalam jangka masa 20 hari dah boleh cover target sales. I tak boleh target terus bulan 1, bulan 2 100k. Tidak. Bulan 1 kita target at least minimum 7k. Kita cuba konsistenkan 7k sampai bulan pertama bulan 2. Kalau 2 bulan ni boleh konsisten dan kita boleh grow, kita target 10k, 15k, 30k, 60k, 120k. Ada grow kat situ. First, you kena dapatkan. Nombor 2, you kena establishkan, kena kukuhkan. Dan nombor 3, baru you scale up. Itu cara dia. Sama jugalah kepada team. You kena dapatkan team. You kena establishkan team. Macam mana nak establishkan team? Melalui SOP. Melalui polisi. Melalui culture. Saya ulang balik. Macam mana nak establishkan team? Pertama, melalui SOP. Melalui polisi dan melalui culture. I establishkan benda ni dan automatically I dah cakap apa tau? Now you dah faham, jom kita cerita tentang growth. Apa yang you nak jadi? Boleh tak I offer you position manager pada bulan 7? Sebab bulan 7 kita nak grow kepada million. Bulan 8 sampai bulan 12 road to millions. Dah tukar dah punya tagline. Road to millions. So mana staff yang masuk awal ni kita targetkan mereka semua jadi manager. Sebab kenapa? Sekarang dah 3 bulan. You dah establish. I nak bantu you macam mana nak jadi manager pula. Kerja you buat macam biasa, tapi mindset ni I dah bawakan jadi manager. Road to millions. I dah kena readykan kepala otak korang ni untuk jadi manager. Sebab kita bawa masuk HR, HR akan pump pekerja. Ni masuk department kau, masuk department kau, masuk department kau. Kenapa I nak kena uruskan mindset mereka bila ada pekerja mereka dah tersedia. Okay, we welcome new team masuk department mereka untuk jana lagi banyak duit. Yang boleh dapat juta tu sebenarnya I hanya manage manager. I tak manage staff. Staff manager yang uruskan. Right, you kena ada pengurusan layer yang betul. Dapat? Dapat. Jimmy, Alright. Yes. Jimmy, tadi you belum jawab lagi soalan kepada Ana tadi. Dengan Dr. Mazidah, you tak jawab soalan dorang lagi. Soalan apa tu Puan? Dorang dah tanya soalan tadi kan? Kan you tanya soalan ya, betul. belum jawab lagi. Dr. Mazidah tadi dah terjawab kan? Yang saya punya dah okey. Dah jawab. Ana punya you belum jawab lagi. Puan Ana punya nanti. Waktu penghabis sesi nanti. Okey. Tapi Puan Ana sebenarnya kalau you tengok ni you dah dapat belum jawapan dia agak? Dapat. Tapi nanti kita akan finalize nanti jawapan you. Okey. So, boleh semua saya teruskan? Boleh? Alright, fantastic. I suka bila dah tengok Puan Fatimawati senyum je, I dah suka dah. Okay. So, dia sebab Puan Fatimawati dia orangnya happy tau. Bila hari ni dia tak senyum, saya dah start risau. Puan Fatimah ni okey ke tak sebenarnya? Okay. Awal-awal tadi dia serius sangat. I pun takut. Kenapa Puan Fatimah? Baru I rasa, Masa mula-mula tadi? Serius You serius sangat. I tadi nak letak kat waiting room tadi dah. Tak ada kena-kena. Okay. So, this is our policy. Di dalam program ni pun kita ada polisi. Apa tu polisi? Saya cakap terms and condition. Syarat ni adalah I nak you buat one-to-one dengan I supaya bisnes you selalu berkembang. That's the policy. Alright? You perlukan guidelines dan saya nak you kejar I. To be frank, I lagi suka kalau orang kejar I. Sebab kenapa? I nampak you betul-betul nak belajar. Sebab to be frank, 9 tahun I kejar manusia, I kejar usahawan. Macam mana bisnes kau okey tak? Jom aku tolong bisnes kau. Bila I kejar orang, I disappointed gila. Seriously. Sebab orang tu sebenarnya tak bersedia untuk dibantu.
So I nak you kerja I. Tak kisahlah I demam ke, I banci ke. Kimi tak kisah you atas sampan ke, I nak bantuan dengan you juga. Tak apa, beritahu je. Alright. So, seterusnya sesi soal jawab. Okay, now Q&A slot. Ada sesiapa yang nak tanyakan soalan sebelum kita go through kepada Puan Ana dan juga Puan Zahid? Oh, tunggu saya dah keluar. Okay. Ali CEO coaching dulu. Dr. Mazidah, Puan Ju, Puan Fatimah, Puan Suzy, ada soalan dahulu? Dr. Mazidah belum ada. Okay. I ada satu soalan. Okay. Sekarang ni I punya captain semuanya senior. Okay. Tapi untuk tahun 2022 sebenarnya I nak lantik I punya captain daripada golongan anak muda. Okay. Supaya mereka rasa tercabar dan juga untuk apa nak cakap untuk bagi peluang lah pada mereka, tunjukkan bakat mereka dan juga kriteria-kriteria yang lebih bagus lah kepada tim. Tapi I tak nak buang kapten nama sebab diorang ada pengalaman. So sebenarnya I serba salah. Adakah perlu I ambil terus buat keputusan untuk soalan pertama saya pada Puan Julaiza. Kenapa you nak kena hire orang muda? Okay. First kali I nampak diorang punya energy dan diorang boleh dengar kata. Okay, first energy, lepas tu diorang pun full time. Okay, dan mereka datang office. So mereka mungkin salah satu boleh jadi contoh kepada orang-orang baru yang akan I recruit nanti. So I tak nak culture yang lama tu. Okay, kenapa saya nak tanya benda tu? Perkara tersebutlah akan menjadi you punya pegangan. Untuk you stick dengan apa yang you nak, dengan you rasa apa yang patut you rasa. Sebab dia akan jadi apa tahu? Bila you execute idea ni dan benda tu memang takkan jadi. Ada orang menentang, ada orang memang energi akan jadi very negatif. Kenapa budak ni masuk dulu? Aku dah lama ni, aku lagi tua. Aku lagi banyak makan garam daripada dia. Darah tinggi aku lagi tinggi daripada dia. Alright? So, mereka akan mempersoalkan. So waktu mereka mempersoalkan tu, you akan besar kat sini dengan kat sini. Sebab tu I nak tahu apa passion you. Kenapa you nak buat benda tu? Aku nak buat ni sebab mereka dengar cakap. Aku nak buat ni mereka full time. Pegang dulu benda ni. Tak kisahlah orang cakap apa ke. Tak kisahlah orang goncang you. Gila kan kau Ju? Kau ni tak betul ni. Sedar kau. Aku bilang syaitan ni rojim. Ju, I nak tambah sikit Ju. You punya motif you nak masukkan orang baru tu tak kuat. It's not a valid reason. Okay. You don't have a strong motif untuk bawa orang baru. Pasal orang lama ni dah macam Kiki kata dah berpengalaman, dah banyak makan garam. And then tiba-tiba you nak buang dia. Apa justifikasi you? Your reason semata-mata sebab you nak tunjukkan dekat diorang, you know, orang muda ni lagi hebat, got more energy. That is irrelevant. Sebab diorang dah cabar. Diorang dah cabar I. Diorang dah cabar. Diorang cakap, dia kata next time, next year, suruhlah budak-budak anak-anak muda ni yang jadi captain. So kita orang nak surrender. Sebenarnya I dah fikir dah benda tu. So actually I tak nak lah sebab diorang ada pengalaman. Tapi kita kena bagilah peluang dan macam I kena ada kekuatan diri tau. I ada reason why I kena buat. Alright, Puan Ju, I tak nak you berfikiran terlampau jauh. Sorry, I tak nak you berfikiran terlampau melirik. Berfikiran jauh penting tapi jangan melirik sangat. Kalau you nak, buat je. Contohlah dulu, you pernah terfikir tak you boleh pakai kereta Countryman? You boleh pakai kereta sekarang ni, kereta mahal ni. You rasa you pernah terfikir tak dulu tahun-tahun waktu umur 30 tahun tu? Dulu tak pernah lah, tapi bila I dah kerja dalam Tapi waktu you terfikir, you trigger nak beli, you rasa you mampu tak? You boleh cakap, you rasa macam nak lah pakai kereta tu. Tapi waktu you fikir tu, you rasa mampu tak? Oh, belum lagi. Tapi dapat juga kan sekarang? Ni dengan kat sini, dengan kat sini. Kena congruent. You punya mindset, you punya emotion dengan you punya action. Kena congruent, kena selari, kena kuat. Baru dapat. Dia sebenarnya tak kisah you nak apa sekalipun. To be frank, I nak 5 juta sebulan macam wish boleh ke? I pun garuk kepala sekejap tau. Serius I nak ribut. Macam kalkulator tu pegang banyak kali tu. Fikir macam
Betul ke tak? Sebulan cerita dia, bukan setahun, sebulan. Alright? Aku macam tak betul ni. Aku pun macam tak betul. Faham tak? I panggil orang. I panggil expert datang office. Boleh tak dating you datang office I? Tuan Haji boleh tak datang? Datuk boleh tak datang office I? Tuan boleh tak datang sekejap? Saya nak present sedikit my planning. Okay, this is something good. Mungkin kau boleh adjust kat sini Kimi. Oh you, I think you kena masukkan ni sedikit. Diorang upgrade my blueprint. Dan semua kata okey, boleh tak masalah. Maksudnya, I pasti bukan kalkulator I rosak, bukan otak I rosak. Benda tu boleh. Cuma planning tu kena adjust. Right? So Puan Julaiza, kalau you nak buat perkara tersebut sebenarnya tiada masalah. Tapi betul, saya cakap passion you kena buat, reason you kena buat, motif you kena buat. Alright? Dan kedua adalah you punya team sendiri kena kuat. You punya team kena kuat. Contoh biasa orang muda memang akan ada konflik dengan orang yang berumur. Sebab kenapa orang muda dia tak fikir, satu, mereka ni kurang sabar. Ya, betul Abang. Mereka kurang sabar. Nombor dua, mereka kurang fikir consequences dia. Apa yang bakal terjadi. Dan nombor ketiga, mereka biasanya tidak memikirkan orang lain. Tapi kalau you tengok kelemahan ni, inilah yang membuatkan mereka laju. Inilah yang membuatkan mereka tegar. Alright? Aku yang dulu bukan yang sekarang. Sengau-sengau dia nyanyi. Alright? Kalau saya dapat peluang, saya nak jadi orang muda yang saya tak fikir ketakutan, yang saya tak risau apa orang cakap, yang saya buat itu ini. Alright? Kalau saya jadi orang muda sekarang ni, saya lagi laju gila nak berjaya. Sebab waktu muda saya tak fikir apa. Kau nak terasa lah, tak kau lah. Jadi aku buat apa yang aku nak. Faham tak? Itu yang membuatkan you berjaya. Apa yang you nak tak salah, tapi arrangement dia kena betul. Risiko dia, risk management dia kena betul. Alright? This is my advice. Kalau boleh, pertama, you kuatkan, you sokong mereka. Pertama, you kuatkan mindset mereka. Supaya dia jadi kebal otak dan juga fikiran mereka. Alright? Terutamanya kebal pada telinga mereka. Alright? Kebal pada telinga mereka. So kenapa akan ada mulut-mulut yang berkata-kata dan mereka akan heartbroken? Sebab tu kalau mindset mereka kuat, Puan Ju dah pernah bagi tahu orang ni akan dengar mulut-mulut macam ni. You dah bagi tahu dah upfront expectation apa yang mereka akan lalui. Alright, consequences dia apa. So you kena bagi tahu. Sebab tu bila I buat sesuatu, Puan Ana, what is your expectation? I akan tanya pada semua orang. Sebab bila you nak main parachute, you kena terbang ikut altitude yang terbaik. Kalau terlampau tinggi, you terapung ke udara. Bila terlampau rendah, you mati bila terjun. Tak sempat buka parachute. You kena letak barrier. You kena letak barrier pada tim you. Terus bulu tayu. Alright? So boleh? Alright. Kemudian, apa kena buat? Cuba bawa mereka untuk dapatkan title. Alright, bawa mereka untuk dapatkan title. Okey, title apa? Pertama, kalau mereka bagus, dapatkan doktor. Kalau mereka berduit, dapatkan datuk. Tapi benda tu agak jauh sangat. Bagus, berfikiran jauh. Sebab orang yang berumur akan dengar mereka yang ada title. Itu pertama. Nombor dua, cuba bawakan title macam mana? Oh, dia pernah mendapat MDRT. That is title kan? Yes, itu yang you kena dapatkan. Oh, dia punya sale achieve 30,000 sebulan for 6 months. That is title. Bawa mereka dapatkan title tersebut. Oh, kau nak mengutuk dia, kau nak beli dia. Kak, dia dapat 30,000 tahun 6 bulan. Kau? Tak. You kena letak that barrier. Dapat? Ju, agency you dah hit 1 million ke belum? Belum nak masuk 400. Okay. 100. Alright. Okay, I baru post kat you tau. Cuba tengok dalam group. I translated to English. Okay, so boleh saya tahu soalan seterusnya? Siapa ada soalan? Ada soalan? Okay, so kalau tiada soalan, nak tanya pada Puan Ana Sofia. Puan Ana, expectation you terjawab atau tidak? Terjawab, tapi ada soalan. Okey, silakan. Okey,
Okay, saya produk kesihatan dan dropship saya semua dropship saja, bukan ejen, bukan stokis. Dan saya nak bagi dia orang nampak atau nak bagi dia naik level tu. Macam mana kita nak bagi dia mindset yang macam kita? Macam tu. Naikkan dulu level mereka. Betul. Right, Sebab dia macam ni tahu. Kalau you nak faham, dropship macam ni, dropship ni macam budak-budak yang hanya ada kelulusan PMR. Again, saya tidak resist. Saya nak menceritakan culture. Culture budak PMR tak sama dengan budak SPM. Kenapa? Kedudukan mereka. PMR, you boleh pakai apa? Motor. SPM, you boleh pakai apa? Kereta. Culture mereka berbeza. Mindset mereka berbeza. Perbualan mereka berbeza. Itu culture. Right? Kalau you nak macam tu, naikkan level mereka. Walaupun dia PMR, bagi dia kereta. Ajar dia bawa kereta. You akan nampak dia punya percakapan, pemikiran, aktiviti mereka macam SPM. So dropship ni you naikkan level jadi agent. Agent naikkan level daripada part time kepada full time. Full time naikkan kepada stokis. Stokis kepada master stokis. Dan senang untuk you bawa mereka. Right? Naikkan level mereka. Sama jugalah dengan team. Kalau you perasan, my planning, road to 100 million, road to millions. Apa yang saya buat, saya naikkan level mereka. Daripada pekerja, biasa, eksekutif kepada manager. Kimi, macam tak betul je. Yes, dalam bisnes tak ada benda yang betul. Yang ada benda yang praktikal. Tapi Tuan Kimi, saya punya customer, kenapa ramai lelaki? Macam mana saya nak track? Saya nak tanya soalan pada Puan Ana. Lelaki tu bayar duit tak kat you? Bayar. Dan jangan fikir lelaki ke perempuan, bapa pun jangan fikir. Sebab janji saya bayar duit. Maksudnya saya punya saya ada buat bosscard kan, group untuk kesihatan semua, dan saya macam kena more energy lah untuk diorang. Yes, kan. Yes. Sebab tu usahawan one of the punya karakter adalah you kena be flexible. Bukan untuk mereka fit you, tetapi you fit mereka. Kalau you perasan, semua requirement yang I buat pada pencarian pekerja itu adalah yang fit mereka, bukan yang fit I. I bagi pula apa yang mereka nak. Kemudian korang kena buatlah apa yang aku nak. Okay, faham. I kena buat apa yang boleh memahamkan mereka, menjelaskan mereka, menguatkan mereka. Dan kemudian baru dia akan ikut apa yang you nak pula. Okay? Alright, fantastic. Itu saja Puan Ana? Ya, itu je. Okay, terima kasih Puan Ana. Alright, fantastic. Puan Suzy okay? I nak tambah sikit dekat Ana lah. Silakan. Orang lelaki-lelaki ni kan, diorang tak berkira tau. Betul. Suruh beli, dia beli je. Jadi dia beli dia apa. Yang penting sales ni laju. Ya, betul. Sebab sebelum ni saya skincare dan saya tukar saya punya niche. So dekat situ saya macam, oh wow, lain. Beza lah. So you just fokus kat men je, tak apa. Okay. Terima kasih. Jangan risau siapa yang punya audience. Seriously. I pernah je ada audience daripada kaum bukan Melayu, daripada Cina, daripada orang India. Tak apa, as long dia bayar you, then just fokus pada mereka. Alright. Baik. So I nak you fokus juga kepada 3 perkara, iaitu pada you punya net worth. Alright. You punya net worth. Alright, kan usahawan bukan net worth. Dia adalah net worth. Alright. Kemudian personal brand. Dan yes, for sure mentor business. Carilah. Kalau I nak kuatkan ilmu pemahaman agama, I cari ustaz. Ustaz tu mentor I. Kalau I nak kuatkan rumah tangga I cari orang yang dah memang power dalam bercakap tentang rumah tangga, yang ada profesor, jadi doktor untuk jadi mentor rumah tangga. Right? So you kena cari mentor juga untuk business you. Okay? So untuk itu Puan Ana, saya nak jemput you. Okay? Untuk kembangkan team dan juga sales you. Agak-agak kalau dapat 25,000 sebulan, okey sikit tu okey sangat. 25 untuk starting okey lah. Untuk starting okey. So, sorry? Nak lagi kan? Mesti nak lagi. Saya pun kena target 100,000 sebulan, takkanlah 25,000 sebulan je. Minimum 25,000 sebulan. Okey, untuk itu I nak Puan Ana, Dr. Mazidah, Puan Julaiza, Puan Fatimah, Puan Suzy untuk fokus kepada manusia. 3 individu yang you kena fokus. Pertama kepada mastermind atau leader. Kedua kepada player atau technician atau expert. Dan ketiga kepada buyer. Kepada siapa yang nak program tu, kepada siapa yang nak bayar you. Right? Fokus kepada ni dan you akan dapat you punya ringgit Malaysia.
Kini kalau Yes. dalam yang you ulang balik ah. Kalau macam Okay. paymaster tu, dia leader ke dia buyer? Paymaster adalah buyer, Oh, bukan leader. bukan. So dalam I punya konteks tu, yang konteks yang untuk cari retainer tu, Yes, you punya buyer adalah you punya dekan atau orang yang membayar you. leader dia siapa? Leader dia adalah you mastermind. Oh, Okay. Macam contohlah, I nak pakai yang living, I jadi mastermind. Akan datang kalau I ada staff, I akan cari seorang, dia ada satu jawatan ni, kita namakan jawatan ni adalah kategori, dia ni kategori presenter. Kerja dia buat presentation saja, buat paperwork presentation. Dia akan influence companies. Dia adalah mastermind sebenarnya. faham. Okay. Player dia adalah in fact player ni boleh jadi you punya client. Dia akan bagi testimoni. Alright. Satu lagi, you punya player adalah vendor. You punya player adalah you punya staff. That's a player. Right? Dapat? Dapat. Okay, fantastic. Untuk itu, Puan Ana, saya nak jemput you untuk hadir sama-sama join program CEO Coaching. Ini adalah apa yang you akan dapat. Kita nak you automate business you, kita nak naikkan sales you, kita nak bagi golden ticket. Free access pada mana-mana program, kita nak tambahkan team you, kembangkan team you, kita nak bagi you private coaching dan juga cable business. Okay. Ini semua 52 minggu, setahun kita nak offer kepada you. So, kalau okey semua, jom kita ambil gambar dahulu. Jom. Buka kamera Puan Suzy, okey? Boleh kita senyum sama-sama. Okey Puan Suzy, boleh buka kamera? Okey, satu. Oh, ada ramai orang. Tak apa Puan Suzy. Sebab gambar ni lagi penting pada orang tu. Okey. So, jom kita buka kamera. 1, 2, 3. Okey. So, puan-puan semua, terima kasih yang hadir pada sesi hari ini. Pengumuman, kita ada seminar. Ini training kita pada esok hari, Business Blueprint Training. Yang sepatutnya berlangsung pada last week tapi kita postpone pada minggu ini. Doakanlah saya punya demam ni segera sembuh dan saya boleh deliver training esok dengan lancar. Okey. Terima kasih kepada Puan Ana, terima kasih kepada ahli CEO semua yang hadir pada sesi hari ini. Itu saja daripada saya dan yes, untuk planning stop wishing. Dah letak nombor, jadikan target and start doing. Okay, so please call me untuk private coaching. Saya akan bantu you lebih detail untuk you punya blueprint, you punya master planning. Dan itu saja daripada saya. My name is Timi Abdullah, Business Management Consultant. Saya akan tamatkan sesi ini sekarang dan saya minta Puan Ana Sofia